Hai guys, bersama aku lagi Faizanal. So mungkin korang semua tahu bahawa aku ada kereta BMW sebelum ni, dan actually aku dah pun jual kereta tu. The reason kenapa aku jual sebenarnya banyak juga, tapi one of the reason adalah aku ada pengalaman yang kurang baik dengan kereta BMW, dan juga second thing, aku nak try teknologi baru dekat kereta yang baru saja masuk Malaysia. So ini dia guys, Mercedes Brezza AMG. Dan actually model ni adalah W206 yang terbaru, facelift untuk C-Class, dan model C-Class ni kita tahu antara model yang famous dekat line up Mercedes, dan ini yang facelift paling latest sekali, W206 upgrade daripada W205. So ada dua varian masuk Malaysia, C200 dan juga C300. Yang ni adalah C300 AMG line. So aku akan kongsikan 5 perkara yang aku suka dan juga 5 perkara yang aku tak suka secara jujur setelah aku gunakan kereta ni dalam masa 3 bulan lebih. Okay, let's talk about it. Perkara pertama sekali aku suka adalah dia punya bahagian rekaan luaran dia. So bagi aku rekaan kali ni nampak lebih maskulin, agresif dan juga garang kalau compare to W205. So ini adalah standard untuk lampu depan kereta Mercedes terbaru menggunakan LED high performance, dan dia punya grill depan pun berbeza dengan C200 tau. Untuk yang C300 ni dia ala-ala macam C63S, tapi yang ni aku dah tukar kepada GT grill. So that's why dia berbeza sikit daripada C300 yang nampak banyak gila ada logo bintang tu kan. Dan untuk shape dia berbeza daripada C200 Avantgarde. So that's why yang this one more aggressive, dan dia punya bahagian depan pun aku tak banyak nak buat apa-apa pun. Aku just pasang GT grill saja pun dah nampak agresif dah kereta ni actually. Dekat bahagian tepi ni macam korang nampak yang aku dah menggunakan rim yang berbeza daripada original rim dia. So original rim dia aku nampak macam sedikit bosan. So this one nampak lebih sporty, garang dengan brake caliper yang berwarna merah. So aku menggunakan rim daripada Vogue yang bersaiz 19 inci, warna matte black. Tayar masih gunakan tayar yang sama, Goodyear. Dan maybe after this aku akan tukar kepada tayar Michelin PS5. Actually brake caliper dia memang original, dah datang dengan 4-port tau. Tapi bukannya chop AMG. Dia just tulis Mercedes-Benz. Dan aku difahamkan yang brake caliper dia lebih kurang macam GLB 35 ataupun A35. So dia warna silver, tapi aku spray dekat kedai yang sama. So aku macam tanya juga kawan-kawan aku yang gunakan brake caliper Brembo apa semua, diorang tak prefer untuk tukar lagi masih under warranty. So that's why aku decide untuk just spray saja sementara ni, sebab nampak cantik juga actually spray warna merah ni kan. So dia still function like 4-port yang biasa, sebab dia punya saiz pun besar tau, iaitu saiz yang memang nampak menyelah gila kalau dia jauh. So untuk bahagian lain tak banyak benda yang aku buat actually. Dekat bahagian tepi side lip ni sebenarnya memang ini side lip yang diorang bagi tau. So maybe after this aku akan wrap dia warna hitam gloss black lah dekat sini supaya nampak lebih kontra dan juga sporty. Macam korang nampak pada bahagian belakang pula, kereta ni offset dia untuk rim depan dan juga belakang berbeza sikit tau. Offset untuk rim belakang ni dia lebar sikit, dan dekat bahagian belakang ni aku menggunakan dry carbon spoiler. Yang ni aku tukar dekat City Motorsport Sunway, and emblem pun aku tukar gunakan emblem AMG color matte black, dan juga kat sini Brezza AMG. So untuk bahagian belakang tepi kanat ni aku pakai kanat daripada Shopee je. Aku rasa aku nak buka kot kanat ni, macam tak function sangat and quality dia teruk sikit. And pada bahagian bawah ni diffuser dia menggunakan C63S. So exhaust pun mungkin aku planning untuk nak tukar nanti. Aku mungkin just gunakan Valvetronic. So tengah survey-survey lagi mana bengkel yang boleh buat Valvetronic yang terbaik dengan harga yang affordable sikit lah. Mungkin aku akan gunakan teknologi RES. So ini saja antara perkara yang aku buat sedikit dengan rekaan luaran pada Mercedes Brezza AMG line ni. Dan lampu belakang ni macam korang nampak, ini adalah standard untuk lampu belakang kereta Mercedes sekarang ni. So dia punya lampu macam kereta Kia sikit kan, tapi this one much better kot. Looks dalam dia nampak cantik gila kot. Perkara kedua yang aku suka dengan kereta ni adalah rekaan interior dia.
Apa yang aku suka dengan interior untuk W206 ni adalah dia punya luxury looks, modern dan penuh dengan teknologi. So, lebih kurang je macam Mercedes S-Class yang terbaru. Dia ada center console yang besar dengan skrin macam iPad ni, and RGB light dekat semua bahagian, dekat bahagian dashboard, aircon vent, tengah ni, dan merata-rata ada lampu RGB. Cuma dekat bahagian speaker Twitter dan juga speaker ni tak ada lampu RGB lah. Nak buat boleh, tapi kena buat dekat aftermarket. And then paling aku suka sekali adalah dia punya looks dekat dashboard ni adalah macam carbon finishing, tapi yang ni menggunakan glossy finishing, bukan macam C200 menggunakan matte finishing. Kemas dan rasa sedap gila mata memandang. Aku rasa very comfy lah. Dia punya seat pun, and dia punya cara untuk kita nak adjust dia memang totally different daripada BMW yang aku gunakan sebelum ni. So at first aku macam kekok sikit, but lama-lama aku rasa dah okey lah gunakan dia punya bahagian setting dekat kereta Mercedes terbaru ni. Setakat ni aku sangat berpuas hati dengan dia punya bahagian interior depan dan juga pada yang belakang. Dari segi seat dia rasa very comfort, and aku dah drive jauh sampai 6 jam 7 jam dalam kereta pun aku tak rasa penat sangat bawa Mercedes W206 ni dengan dia punya bucket seat dia. And then actually dekat bahagian setting ni kita boleh turn on bahagian kinetic untuk buat kita tak rasa penat sangat ataupun tak rasa bosan sangat. So dia akan gerak-gerakkan seat. So inilah antara teknologi yang diorang buat. And actually ada juga setting untuk kita personalize dengan ketinggian kita dan juga berat pemandu tu. So boleh setting semuanya dekat bahagian skrin tengah ni. So that's why penuh dengan teknologi. Interior dia pun cantik, dan dari segi kedudukan kaki, aku duduk, headroom apa semua, aku rasa memang very comfort untuk aku sendiri dengan ketinggian 170 cm. And ada juga panoramic sunroof yang sangat besar dekat bahagian atas ni. Cara nak buka dia beza sikit daripada kereta biasa sebab dia bukannya tekan, dia kena slide macam ni. Tapi sometimes aku try slide, dia macam tak efektif tau. Tapi kadang-kadang macam okey. So ada masanya macam annoying sikit lah, nak kena buat kadang 2 kali sampai 3 kali kan. Ni tak boleh. Pak tak boleh. Asal tak boleh? Baru boleh. And pada bahagian tingkap belakang tu actually ada bahagian blind, kita boleh buka tutup manually. Dekat bahagian cermin belakang sekali ada blind yang boleh tekan button dan dia akan tutup buka automatically. Setakat ni interior adalah antara reason terbesar kenapa aku upgrade kepada Mercedes instead of BMW. Sebab every time aku masuk kereta ni aku rasa excited, every time aku bawa kereta ni aku rasa suka dengan dia punya bahagian interior, aircon vent, lampu RGB, meter yang besar kat sini, and then screen panel untuk aku nak control. Memang penuh dengan teknologi dan juga sesuai dengan aku punya taste lah. Memang a new experience lah kalau compare to BMW. Walaupun aku dah gunakan kereta ni lebih 3 bulan, tapi aku still rasa excited dengan interior dia. Dekat bahagian center console ni ada bahagian untuk kita buka dan boleh letak botol air, boleh letak dompet, smartphone dan sebagainya. Ada 3 USB-C port, satu kat depan, satu dekat bahagian armrest. Kat sini pun ada ruang untuk letak barang lagi. Kereta ni pun ada wireless charging. Kita boleh wireless charging dekat bahagian dalam ni. Cuma bagi aku annoying dan juga susah sebab dia ke dalam sangat kan. So untuk phone yang besar-besar macam phone aku gunakan sekarang ni, every time nak masukkan susah gila kot. Aku rasa macam tak sepatutnya diorang buat dekat bahagian dalam sangat kan. Macam susah kot. Dan lagi kalau ada botol kat sini, nak masukkan, nak keluarkan macam leceh betul lah. Perkara ketiga yang aku suka dengan kereta ni adalah dia punya bahagian teknologi. So basically kita ada aplikasi yang digelar sebagai Mercedes Me untuk korang connect dengan kereta ni. So kat situ korang boleh control almost everything pasal kereta ni. Nak lock, unlock, buka tingkap, tutup tingkap, tengok servis dan banyak lagi perkara korang boleh control. Update software pun melalui aplikasi Mercedes Me. Dan kat situ pun korang boleh personalize user ataupun driver kereta ni supaya kalau korang scan fingerprint scanner dekat sini, dia akan detect driver dan juga personalize ikut driver tu punya seat dan juga steering. So aku ada register 2 driver kat sini, ada aku dan juga wife aku. So every time aku masuk, aku nak kena scan dan juga dia akan setting ataupun adjust aku punya seat dan juga steering mengikut aku punya kesesuaian. Selain itu juga teknologi yang aku suka pada kereta ni adalah pada bahagian dia punya instrument cluster tengah ni. So kita boleh adjust tukar kepada jenis display apa yang kita nak. So ada yang klasik, performance, ada yang macam nampak peta dan banyak lagi lah yang korang boleh tukar-tukar saja dekat bahagian instrument cluster dia. Dan actually steering dia pun ada feel macam haptic, touch dan juga ada button tu. So dia macam konsep yang baru dan juga aku susah nak adapt awal-awal, but lepas gunakan 3 bulan baru aku dah biasalah dengan dia punya bahagian haptic
touch dan button tu. So quite different actually. And pada bahagian infotainment tengah ni, everything kita kawal menggunakan screen macam iPad yang besar ni. Peta dia pun ada 3D tau. So kalau pergi dekat KL, korang akan nampak lah 3D buildings dia akan naik ikut memang exactly macam apa yang korang nampak depan mata. So memang best gila kot dia punya feels. Grafik untuk 360 camera dan juga quality kamera dia pun bagi aku memang mantap habis. Dan kereta ni pun ada teknologi cruise control, cuma dia tak ada active cruise control lah. Untuk benda tu korang nak kena spend lebih sikit. Aku rasa untuk harga sekitar 400,000 EQC kot ada, tapi untuk C-Class harga 350 tak ada. Perkara keempat aku suka dengan kereta ni, of course lah, dia punya driving dan juga power. So basically untuk Mercedes W206 ni menggunakan engine M254, 400 Nm of torque dan juga 258 PS dengan transmission 9G Tronic. So menggunakan 9 speed automatic. And engine dia memang agak besar, iaitu 2.0 twin turbo. Turbo lag tu ada rasa sikit, tapi dia punya pickup tu lagi best lah. And driving comfort dia dari segi transmission, suspension dia pun, itu perkara yang aku suka juga. Sebab suspension dia walaupun menggunakan rim 19 inci, tapi aku tak rasa keras gila tau. Kalau compare to G20, memang keras. G28 terlalu lembut. So yang ni dia tengah-tengah. Dia tak keras sangat, tak lembut sangat untuk suspension dia. So that's why walaupun jalan tu beralun, aku tak rasa membuai sangat. Yes, cukup power, 400 Nm of torque. Aku rasa ini dah good enough untuk aku. Aku tak pergi berlumba pun, aku tak pergi nak masuk track pun. Aku just bawa untuk aku punya minat ataupun aku suka dengan interior dia dan driving comfort dia. Power dia cukup, driving dah sedap. So nak apa lagi kan. Suspension dia pun, ini adalah taste aku punya suspension. Tak keras sangat, tak lembut sangat. So kalau keras sangat, memang teruk lah kalau langgar zebra line ke, lubang ke. Yang ni dia just nice. Kalau lembut sangat pun tak boleh juga. Sebab kalau lembut sangat dia akan membuai. Lagi kalau buat cornering, and then kalau ada jalan beralun kan. Perkara terakhir sekali aku suka dengan kereta ni bukan hanya sebab brand ataupun teknologi ataupun interior saja, tapi sebab fuel consumption W206 ni. So at first aku tak letak expectation tinggi sangat sebab aku rasa fuel consumption dia mungkin lebih kurang macam G28 aku, tapi tidak. Dia punya minyak lagi jimat tau. So aku akan isi full tank biasanya dalam RM100 macam tu, dan dia boleh pergi range sekitar 750 ke 850 km, which is jauh gila kot aku boleh pergi dengan sekali isi full tank untuk kereta yang besar macam ni kan. So bila aku dah bawa masa aku balik kampung raya itu, dari Jengker Pahang aku isi full tank RM100. So dia boleh pergi dalam 835 km. Aku sampai Kuala Selangor dekat Tanjung Karang, aku balik Rawang, and then aku pergi KL. Aku balik pada KL ke Rawang balik, aku tak isi langsung. So memang sangat jimat gila kot minyak untuk kereta ni. Mungkin korang tertanya kan, kenapa minyak kereta ni jimat? Walhal dia punya saiz tu besar, pakai turbo lagi 2.0 dan torque tinggi semua kan. So dia menggunakan teknologi ISG. So memang special untuk kereta Mercedes, dia ada teknologi ISG, iaitu Integrated Starter Generator. So benda tu yang membuatkan minyak dijimat tau. So apakah ISG tu sebenarnya? Aku pun susah nak faham juga, tapi apa yang korang kena faham adalah kereta ni bukannya full petrol tau, tapi dia mild hybrid. So bermakna dia ada kuasa elektrik sikit, dia letak dekat bahagian engine dan antara transmission tu. So dia akan generate benda tu dan dia akan bagi kuasa lebih untuk dia gunakan kuasa elektrik, iaitu mild hybrid, dan memberikan penyimatan pada dia punya minyak lah. So that's why itu adalah antara bantuan yang membuatkan fuel consumption dia lebih jimat berbanding dengan kereta G28 aku sebelum ni. Tadi korang semua dah tahu kan perkara yang aku suka. Sekarang ni adalah 5 perkara yang aku tak suka dengan kereta Mercedes W206 ni. Pertama sekali, isu yang aku rasa ramai gila komplain adalah kesan gam dekat side lip ni. So untuk warna putih ni memang obvious gila kot nampak kesan gam tu. Ini bukannya kotor biasa tau, tapi kotor sebab kesan gam yang datang daripada dalam pintu ni. Dan bila hujan ataupun lepas aku basuh kereta, air daripada dalam door panel ni dia akan mengalir ke bawah dan dia akan keluar kat sini. Nampak? Ni bukan kotor biasa tau. Kalau kotor biasa aku faham lagi lah, tapi kotor sebab kesan gam. Kiri kanan ada, dan dia ada 1, 2, ada 2 lah. Sebelum ni ada 3, 4 tau, tapi mungkin bahagian itu gam dia dah kering sangat, so dia tak keluar dah. Tapi ada 2 bahagian yang still keluar, ada kesan gam lagi.
Ini perkara yang aku tak suka. Perkara kedua yang aku tak suka, mungkin dia agak minor sikit, tapi dia melibatkan kekemasan dan juga sedikit OCD aku lah. Sebab aku tak suka tau ada wire berselirat dekat bahagian bawah seat. Tapi untuk kereta ni dia ada. Dia tak tutup pun kabel kat bahagian bawah tu tau. Dia memang biar terbuka macam tu je. So kadang-kadang kaki aku akan terkena sikit. Kalau tangan aku nak capai barang kat bawah seat pun akan terkena dekat wire tu. So aku rasa macam sedikit kurang selesa lah dengan kabel yang berselirat dekat bawah seat tu. At least kalau diorang tutup, kemaskan, much better lah. Tapi tidak. Diorang memang biar macam tu je. Aku rasa semua C-Class yang terbaru semua macam tu case dia. Perkara ketiga yang aku tak suka dengan kereta ni adalah pada bahagian wheelbase dia. So kalau ada bonggol yang tinggi sikit, dan aku just bawa seorang dua je dalam kereta tau. But untuk bahagian tengah ni still akan kena tau dekat bonggol tu. Aku tak pastilah bonggol kat Malaysia ni terlalu tinggi sangat ke apa. Tapi kawasan yang biasanya aku jalan, macam aku balik kampung, yang biasa aku balik kampung, yang tak sepatutnya langgar bonggol tu, tapi kereta ni langgar dekat wheelbase tengah ni. So macam BMW aku, Honda Civic yang rendah tu pun, ataupun mana-mana kereta yang pernah bawa sebelum ni, tak pernah pun aku langgar dekat bonggol tu. Tapi bawa Mercedes ni, wheelbase kena bonggol tu. Walaupun dalam kereta baru 2 orang kot. So aku tak faham kenapa. Mungkin bahagian wheelbase bawah ni macam ada benda terkeluar ke, ataupun exhaust dia ke, aku tak sure. Tapi itu perkara yang aku rasa annoying. Every time nak langgar bonggol, sekarang ni aku sangat berjaga-jaga. Sebab rim, aku pakai rim yang sama, 19 inci. Suspension, aku tak buat apa-apa pun. Wheelbase, side lip pun aku tak tukar. Ini adalah side lip yang original. So wheelbase dia mungkin agak lower sikit daripada kereta biasa. So yeah, looks nice, but bonggol kat Malaysia ni mungkin tinggi sangat. So kereta Mercedes, kereta Jerman kan mungkin kurang sesuai lah. Bom melanggar. Ui, sakit hati dengar bunyi dia. Perkara keempat yang aku tak suka dengan kereta ni adalah bila aku tak buka apa-apa sound, radio ataupun music, aircon dia akan bunyi annoying tau. Lagi kalau waktu stop dekat traffic light ke, waktu berhenti kejap ke, ataupun waktu baru nak start engine, dia macam keluarkan satu bunyi yang macam benda tu kan. Macam bunyi Perkara terakhir yang aku tak suka dengan kereta ni adalah dia punya emergency brake assist tu sendiri. So dia ada 3 pilihan sebenarnya tau. Ada yang late, ada yang mid dan ada yang early. So biasanya orang kalau by default dia akan set mungkin mid ataupun early lah. So benda tu memang sangat bahaya untuk kereta C-Class ni. Banyak gila orang komplain dekat grup Facebook aku tengok. Sebab kalau ada macam orang lalu ke, ada kereta walaupun macam tak rapat sangat, jarak jauh sikit pun, dia akan detect dan dia akan emergency brake. Bahaya gila kot. So bila brake tu, dia akan mengejut brake. Kalau ada kereta rapat belakang, confirm akan berentumnya. So dia umpama macam kita brake sendiri. Tapi bukan, itu adalah teknologi emergency brake dia. So solution dia adalah set kepada late. So kalau set kepada late, dia akan detect tapi dia akan lambat untuk braking tu. So korang akan rasa dekat steering macam sikit kan, but dia tak akan brake. Dia macam bagi warning lu, so lambat sikit. Kalau korang tak tekan brake, dia akan brake lah lambat sikit. Tapi every time macam tu aku akan tekan brake slow sikit. So emergency brake dia annoying dan agak membahayakan. Aku rasa mungkin next software update diorang boleh fix that issue. Sebab ramai juga yang komplain pasal tu. Kalau korang gunakan C-Class W06, mungkin korang faham apa yang aku maksudkan. So guys, disebalik oleh kereta ni, walaupun dia agak baru dekat market Malaysia, dan ini adalah facelift, ada benda yang aku suka, ada benda yang aku tak suka, tapi ada juga isu yang ramai bangkitkan antara pengguna W206 ni. Antaranya adalah screen blackout dekat instrument cluster dia ataupun dekat infotainment tu. So ada error message. Ramai juga pengguna kat Malaysia ni yang kongsikan isu tu dekat grup Facebook. So far 3 bulan lebih aku gunakan, tak ada isu screen blackout dekat infotainment dia. Alhamdulillah, hopefully tak ada in future. Sebab itu saja control panel yang aku ada untuk control aircon, untuk tengok map dan untuk buat segala benda lah. And yang ketiga adalah emergency brake tadilah. Kalau ada kereta belakang rapat dengan korang, so confirm akan berentum lah. So set to late untuk bahagian emergency braking dekat bahagian setting infotainment dia. So guys, itu saja serba sedikit aku punya perkongsian mengenai Mercedes C-Class
C300 AMG Line W206. Setakat 3 bulan lebih, aku sangat-sangat berpuas hati dengan aku punya pelaburan terhadap kereta ni. Dan mungkin juga korang akan nampak kereta ni dekat TikTok nanti, sebab aku akan buat konten kat TikTok nanti pasal W206 ni. Banyak lagi perkara yang aku akan upgrade, antaranya aku akan tukar dia punya tayar Michelin PS5 nanti. Aku akan consider untuk pasang front lip yang carbon, dry carbon maybe. Side lip ni, dan mungkin juga aku akan tukar warna dia kepada warna spoon. Tak ada. Jangan buat pasal lah tukar warna spoon kita Mercedes kot. Aku akan pilih warna yang mungkin bersesuaian dengan Mercedes punya colour. Sama ada colour maroon, yellow ke, silver ke, ataupun mungkin warna yang pelik-pelik sikit. Korang boleh suggest warna apa yang aku patut wrap kereta Mercedes Beza ni. Okay, mungkin warna Beza ke, warna biru Beza okey tak? Kan? Rim pun soon aku akan tukar airline, sebab ini aku just sementara je pakai yang floor form punya, bukannya forge. So aku akan tukar yang forge. Mungkin akan pakai Vossen, Vosteiner ataupun BBS. Mungkin BBS nanti, InsyaAllah kalau ada rezeki. Brake caliper mungkin after 1 year aku akan tukar nanti. This one pakai by default dia. Kanat aku tunggu stok yang berkualiti baru aku pasang kanat baru. Mungkin aku akan cari dry carbon nanti. Ini aku akan kekalkan dry carbon spoiler. Of course Beza. And one more thing aku akan tukar, exhaust Valvetronic. Itulah antara sedikit sebanyak aku punya ulasan jujur sebagai pengguna Mercedes Beza AMG. Guys, korang just boleh kongsikan pendapat korang dekat komen. Korang rasa macam mana kereta ni? So at least aku rasa dalam masa 5 ke 7 tahun rekat ni masih akan relevan. Even aku rasa W205 pun relevan lagi rekat ni. Cantik lagi tau. Kalau korang pakai sekarang ni, tak nampak macam kereta lama pun. Nampak macam kereta yang still baru. Cuma interior dia aku kurang sikit lah dengan W205. So far, kalau korang nak pasang RGB kat W205, boleh buat sekarang ni dah. Dekat aftermarket dah ramai gila buat kan. So itu saja perkongsian aku mengenai kereta baru aku ni, dan terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.